Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Malaysia petang ini. Edisi 20 September 2022 bersamaan dengan hari Selasa. Anda bersama dengan kami di mana seperti biasa kami akan membawakan kepada anda topik-topik yang menarik untuk diketengahkan dan juga rangkuman berita terkini di Malaysia. Dan hari ini anda bersiaran bersama saya Muzamil Abdullah dan rakan saya Zain Nasir. Baiklah, sebelum kita kongsikan apa agaknya kandungan akhbar ataupun tumpuan untuk hari ini, tapi kita nak bincang terlebih dahulu tentang satu isu yang sangat besar berkaitan dengan perubahan iklim dan sebagainya. Itu fokus utama kita untuk hari ini, sebab sebelum ini juga pelbagai langkah drastik disuarakan oleh pelbagai pihak juga di peringkat dunia untuk atasi perubahan iklim, untuk elak bencana yang lebih teruk lagi, yang lebih besar lagi dalam keadaan yang tidak menentu sekarang ini, kan, bukan sahaja di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Betul. Malah kalau kita lihat berita-berita media massa di antarabangsa, anda boleh lihat laporan-laporan mengenai paras air laut meningkat, kepanasan yang berkekalan. Malah kalau kita tengok baru-baru ini di Eropah, berlakunya satu fenomena pemanasan yang melampau sehingga mencairkan tayam, cairkan besi dan sebagainya. Dan malah baru-baru ini juga Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, telah pun mengumumkan bahawa sekitar November ataupun hujung tahun ini bakal berlakunya banjir besar. Jadi kemungkinan ianya juga disebabkan oleh perubahan iklim. Betul. Jadi bersama siapa kita hari ini, Zana, untuk membincangkan topik ini? Okey, kita nak bincangkan tentang tangani perubahan dan keadaan iklim ini, keadilan iklim juga sebenarnya. Kita bersama-sama Profesor Dr. Fadilin Tangang Elias Tajuddin Mahmud yang merupakan pakar klimatologi dan pengerusi Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar dari Universiti Kebangsaan Malaysia di talian ketika ini. Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudara Muzamil dan juga Ziana. Terima kasih jemput saya ke rancangan Malaysia petang ini bernama TV, berkongsi fakta dan juga maklumat mengenai isu yang begitu penting. Ya, baik Prof. Kita melihat kepada isyarat kecemasan seolah-olah telah pun dipasang, bukan baru, dah agak lama juga sebenarnya. Dan malah isyarat kecemasan ini juga merupakan mesej yang pernah disebut oleh Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu sendiri, berhubung dengan laporan kumpulan kerja pertama panel antara kerajaan mengenai perubahan iklim. Jadi sejauh mana Prof melihat isyarat ini diambil oleh dunia secara umumnya dan Malaysia khasnya dalam menangani isu perubahan iklim? Betul lah, saudara Muzamil dan juga Ziana. Dunia pada ketika ini berada dalam keadaan pada pendapat saya sangat kritikal lah bila kita menyebut pasal isu berkaitan dengan perubahan iklim. Kalau kita lihat suhu dunia misalkan, kita telah berada sekitar 1.2 darjah Celsius lebih tinggi daripada suhu sebelum zaman perindustrian, dan itu sudah menghampiri aras 1.5 yang disasarkan oleh perjanjian Paris. Hanya sekitar 0.4 ataupun 0.3 saja, dan kita telah merasai pelbagai bencana iklim yang dahsyat di seluruh dunia, di Eropah, di Amerika, di Australia, di Pakistan, dan juga di negara kita sendiri, banjir yang sentiasa berlaku. Jadi kalau menurut laporan panel perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun IPCC dalam singkatan dia, perubahan iklim ini berlaku secara menyeluruh sekarang. Bukan hanya di satu tempat tapi menyeluruh, berubah dengan cepat, dan boleh dikatakan trend yang kita alami pada ketika ini tak pernah berlaku dalam beribu-ribu tahun sebelum ini. Dan ada kajian-kajian yang menunjukkan bahawa kita menghampiri apa yang dipanggil sebagai tipping points ini, di mana apabila kita melewati tipping points itu, kadar perubahan iklim itu akan mendadak dengan begitu cepat, Jadi ini sangat bahaya. Dan soalan tadi, sejauh mana dunia committed untuk menyelesaikan masalah ini, pada pendapat saya kita masih belum
berada dalam keadaan sepenuhnya ya. Sebab kalau kita lihat emission ataupun pembebasan gas-gas rumah hijau setiap tahun pada ketika ini adalah sekitar lebih daripada 50 gigaton. Dan kalau mengikut laporan panel perubahan iklim juga, untuk suhu itu di peningkatan itu dipastikan di bawah 1.5, kadar pembebasan tahunan gas-gas rumah hijau ni mesti dikurangkan 50% ke tahap antara 20 hingga 30 gigaton dalam masa kurang daripada 10 tahun sebelum 2030. Tapi apa yang jelas di sini, dunia belum bersedia, malah komitmen dan juga polisi yang sedia ada akan membawa dunia ke arah bukan 1.5, bukan 2, tetapi pemanasan antara 25 dan juga 3 darjah yang akan menyediakan keadaan dunia akan mengalami bencana yang lebih teruk dari apa yang kita alami pada ketika ini. Okey, maknanya sekarang ini, Prof, dunia menuju arah yang salah? Bukan dikatakan menuju arah salah, tapi komitmen itu belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Jadi di bawah perjanjian Paris itu, saya rasa komitmen negara-negara itu perlu dilipat gandakan supaya memastikan bahawa apa yang disebut dalam laporan IPCC itu, di mana dalam tahun 2030 itu kadar pembebasan gas-gas rumah hijau ni boleh dikurangkan ke tahap antara 20 hingga 30 gigaton, which is sebenarnya sekitar 50% dari apa yang kita keluarkan, lebih rendah daripada apa yang dikeluarkan oleh dunia pada ketika ini. Dan apabila mencapai 2050 net zero emission, maknanya itu apa yang dibebaskan itu sama dengan apa yang sink, carbon sink. Jadi dunia belum sampai ke tahap itu dalam memastikan bahawa kita pemanasan global itu dapat dikekang di bawah 1.5 darjah. Jadi di mana silapnya, Prof? Kerana Prof sebutkan tadi sudah ada perjanjian Paris, laporan daripada PBB juga telah pun dikeluarkan, usaha-usaha juga telah pun dilakukan oleh dunia dan juga oleh negara Malaysia sendiri. Di mana silapnya? Silapnya itu saya rasa mungkin boleh katakan bukan silap, tetapi dunia perlu bekerja keras ke arah memastikan bahawa kalau kita lihat data misalkan lebih kurang 25% daripada ataupun lebih dalam sekitar 30% begitu barangkali pembebasan gas rumah hijau itu adalah boleh dikaitkan dengan tenaga bagaimana kita menjana tenaga. Sekitar 25% begitu mungkin boleh dikaitkan dengan aktiviti guna tanah dan sebagainya. Jadi dunia harus bergerak ke arah mengurangkan gas-gas rumah hijau ini. Jadi kita perlu polisi yang betul di semua negara, bukan hanya di negara membangun tetapi di negara maju, tapi negara-negara membangun juga Okey, baik. Prof juga kita faham telah lama berjuang dalam isu perubahan iklim ni. Malah Prof sendiri pernah menyatakan bahawa keadilan iklim itu perlu dimulakan dengan kesedaran dan juga tindakan untuk membangunkan secara mampan dan lestari. Dalam hal ini, kerajaan telah menyatakan komitmen terhadap matlamat pembangunan mampan atau SDG itu sendiri untuk ambil tindakan segera tangani perubahan iklim serta kesannya dengan mengawal pengeluaran gas rumah hijau dan menggalakkan pembangunan tenaga boleh diperbarui. Cumanya di sini, Prof, adakah kita ni benar-benar bergerak ke arah itu? Panjang soalan tu, Ziana. Beginilah, saya kira konsep keadilan iklim itu merujuk kepada tanggungjawab negara-negara berdasarkan kepada pembebasan gas rumah hijau setiap negara sekarang dan juga yang lampau Jadi kalau kita perhatikan misalkan apa yang ada pada ketika ini di atmosfera, kebanyakannya adalah disumbang oleh negara-negara maju, negara-negara industri yang telah membangun dari sejak dulu lagi Jadi dari segi sumbangan kepada penyebab kepada perubahan iklim, negara-negara ini lebih menyumbang kepada perubahan iklim itulah. Jadi konsep keadilan itu perlu kita dikaitkan dengan siapa yang lebih menyumbang kepada itu. Jadi sebab itu penyelesaian kepada perubahan iklim itu, kita melihat bahawa negara-negara maju, negara-negara kaya perlu memainkan peranan yang lebih tinggi Bukan hanya mengatakan bahawa negara-negara membangun
perlu mengurangkan gas, tapi negara-negara maju perlu leading the way, ya. Jadi Malaysia contohnya, memang kalau kita baca misalkan, dan kalau kita ikuti kerajaan, sudah ada dasar-dasar yang kita menuju kepada kerajaan pembangunan mampan. Kita pun sebenarnya komitmen kita sudah, perjanjian Paris sudah by 2030 pembebasan kita dikurangkan 45% begitu kan. 2050 misalnya kita boleh mencapai net zero. Jadi dari segi polisi itu memang sudah ada lah. Dan saya rasa kerajaan juga mungkin tengah berusaha ke arah memastikan bahawa daya saing ataupun resilient meningkat bila kita berhadapan dengan bencana-bencana iklim itu. Tapi saya beginilah, konsep keadilan iklim ini bukan hanya kita guna kepada antara negara kaya dengan negara membangun begitu, tapi kita boleh lihat juga di peringkat dalam negara kita sendiri. Yang menerima impak adalah rakyat, penduduk-penduduk di kampung, yang sebenarnya kalau kita lihat sumbangan mereka terhadap perubahan iklim ini mungkin begitu kecil ataupun tiada, tapi mereka lah yang sebenarnya akan menerima impak. Sebenarnya hari kita melihat penduduk menghadapi banjir dan sebagainya. Jadi kita harus melihat bahawa keadilan iklim itu juga di situ. Jadi sebab itu kerajaan misalkan harus memastikan bahawa pembangunan yang kita jalankan itu mesti mampan dan memastikan bahawa exposure atau pendedahan kawasan-kawasan tertentu, komuniti-komuniti tertentu itu kepada bencana itu tidak meningkat apabila kita membangun. Kita memastikan bahawa exposure, pendedahan kepada bencana itu boleh dikurangkan dan resilient kita boleh ditingkatkan. Jadi kalau kita membangun misalkan, mendebang hutan misalkan tanpa sebarang kajian saintifik, kemungkinan itu akan mendedahkan kita kepada bencana iklim, banjir dan sebagainya. Jadi di mana keadilannya kepada penduduk-penduduk kampung, rakyat yang mungkin sumbangan dari segi perubahan iklim itu sangat sedikit ataupun tiada. Jadi keadilan iklim itu harus kita lihat di situ juga ya. Okey, baik. Sebab itu pembangunan itu harus mampan. Ya, Prof, kalau kita lihat Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNGA yang ke-77 akan berlangsung pada 23 September ini. Adakah Prof senada dengan pandangan beberapa pakar untuk Perdana Menteri menggesa para pemimpin dunia supaya mengambil tindakan segera ke atas perubahan iklim berikutan keadaan cuaca yang ekstrim di beberapa kawasan di seluruh dunia? Namun apakah pendekatan terbaik yang boleh diambil untuk Malaysia bagi memberikan tekanan itu? Seperti yang saya katakan tadi, keadilan iklim itu kita harus lihat bukan hanya di peringkat dalam negara, tetapi antara negara kaya dan juga negara membangun ya. Kita perlu membangun, no doubt about it. Kita negara-negara seperti Malaysia perlu membangun, dan tapi dalam masa yang sama kita harus membangun secara mampan. Pembebasan gas-gas rumah hijau kita harus diturunkan dan sebagainya, dan ini memerlukan dana, memerlukan banyak uang untuk kita menuju ke arah itu. Jadi negara-negara maju sepatutnya menyediakan dana yang cukup untuk negara-negara membangun, negara-negara kecil, untuk memastikan bahawa kita membangun secara mampan ini ya, bukan hanya bergantung kepada negara itu sendiri, tapi negara-negara maju ini harus shoulder this responsibility ya. Dan kalau kita lihat dari perjanjian Paris, dananya cukup limited. Kalau mengikut di bawah perjanjian Paris sebelum ini, hanya dalam sekitar 100 bilion US dollar setahun ya. Dan itu yang dijanjikan. Tetapi yang berlaku sebenarnya apa yang berlaku dalam tahun-tahun sehingga tahun ini, setiap tahun itu kurang daripada itu ya. Apa yang disalurkan oleh negara-negara maju itu kurang. Dan angka 100 bilion US dollar itu sebenarnya sangat-sangat sedikit kalau kita nak memastikan bahawa dunia berjaya mencapai 1.5 darjah aras itu dikekang. Yang memerlukan jumlah trilion, bukannya bilion, trilion. Jadi Malaysia, sebuah negara membangun, harus vocal ke arah menyuarakan keadilan iklim ini. Negara-negara maju sepatutnya harus gagah dan responsible untuk memastikan bahawa negara-negara membangun ini dapat membangun secara mampan, dananya cukup begitu, dan Perdana Menteri harus vokal dan memastikan menggunakan hujah-hujah saintifik bukan saja daripada PCC, daripada penyelidik-penyelidik dalam negara itu sendiri.
Ya. Macam kami sendiri sebenarnya menyelidik tentang bagaimana Malaysia, bagaimana rantau ini yang beberapa dekad akan datang akan mengalami perubahan iklim yang drastik. Banjir mungkin semakin kuat. Ya. Begitu juga kemarau seperti ini. Jadi kita harus vokal dan perlu menggunakan fakta saintifik yang dalam kita punya hujah di peringkat antarabangsa, terutama di UN session. Ya. Baik, itu dia. Pemimpin dunia perlu vokal dalam memperjuangkan dan juga menghadapi perubahan iklim ini. Terima kasih banyak-banyak Profesor Dr. Fadilin Tangang, Elias Tajuddin Mahmud, pakar klimatologi dan pengerusi Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar dari UKM. Dunia perlu bekerja lebih keras sebenarnya untuk sama-sama saintifik dan juga peka dengan keadaan semasa. Okey.